Ini ada beberapa perkara penting yang akan menjadi perhatian dan juga tumpuan kita untuk perbahasan pada hari ini. Iaitu kalau kita bawakan kepada anda, itu kita mulakan dengan antara perkara infrastruktur kastam dan juga memperkasa tenaga kerja. Ini akan ditanyakan oleh Ahli Parlimen Lubuk Antu kepada Menteri Dalam Negeri. Iaitu bertanyakan apakah rancangan kementerian untuk menambah baik infrastruktur dan juga kemudahan serta memperkasa tenaga kerja di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ sepanjang sepadan Malaysia dan Indonesia, termasuklah CIQ di Lubuk Antu. Baik, soalan seterusnya berkenaan dengan solution kepada ataupun solusi kepada isu micromobility. Ini adalah terkait dengan undang-undang baru iaitu larangan penggunaan kenderaan micromobility di atas jalan raya. Adalah persoalan ditanyakan oleh Ahli Parlimen Al-Ustar kepada Menteri Pengangkutan. Apakah solusi kepada mereka kerana ada pengusaha-pengusaha yang sudah pun membeli perkhidmatan ataupun sewaan kenderaan micromobility ini. Jadi kita saksikan nanti apakah solusi yang akan dijawab oleh Menteri dan juga Wakil Menteri. Dan seterusnya, soalan ketiga kalau kita dapat lihat, Ahli Parlimen Hulu Langat bertanyakan kepada Menteri Kesihatan. Ini soalan penting kerana terkait dalam soal kesihatan mental, terutamanya dalam golongan muda dan juga warga emas dalam negara. Ini akan ditanyakan oleh Ahli Parlimen Hulu Langat. Dan untuk isu perumahan pula, Ahli Parlimen setuju membangkitkan persoalan ini kepada Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, bertanyakan sama ada kementerian berhasrat pertama melaksanakan pemberian subsidi perumahan kepada pembeli rumah pertama dalam kalangan rakyat B40 dan juga M40, dan yang kedua memperluas skim pembiayaan rent to own ataupun RTO kepada semua pembeli rumah pertama, tidak terhad kepada pembeli kediaman projek perumahan prima sahaja. Itu dua persoalan yang penting dalam sektor perumahan ditanyakan dalam soalan yang keempat. Diikuti soalan berkaitan dengan voluntary carbon trading. Ini satu isu penting yang perlu kita gariskan dan juga kita dengar pada hari ini. Ahli Parlimen Puchong bertanyakan kepada Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, apakah respon kementerian dan kerajaan secara khususnya pelbagai industri dan pasaran terhadap voluntary carbon trading ataupun VCM dengan izinnya. Baik, seterusnya ini juga berkenaan dengan isu TVET yang dianggap sebagai pendidikan kelas kedua. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Ahli Parlimen Batu kepada Menteri Sumber Manusia berkenaan dengan stigma ataupun persepsi bahawa TVET adalah pendidikan kelas kedua bukan sahaja masih utuh dalam fikiran masyarakat, malahan ia terbawa ke alam pekerjaan. Dan dalam itu, persoalannya bagaimana kerajaan ingin mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar lepasan TVET untuk masuki alam pekerjaan tanpa berlaku diskriminasi, tangga gaji dan sebagainya. Baik saudara, selain anda boleh tonton kami di TV1, anda juga boleh stream secara langsung di pautan yang kami sediakan, dan untuk lebih mudah anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk liputan yang menyeluruh. Kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk sesi perbahasan. Tuan Speaker, saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita kepada seluruh wanita dalam negara kita Malaysia yang kita cintai. Selamat menyambut Hari Wanita. Terima kasih. Mantap. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Selamat Hari Wanita kepada semua wanita di dalam Dewan dan di seluruh Malaysia. Saya nak jemput Tuan Roy Angau, anak Gingkoi, Lubuk Antu. Terima kasih Puan Di-Pertua. Terlebih dahulu juga Puan Di-Pertua, saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita sedunia kepada semua wanita. Tanpa wanita siapalah kita. Baik. Dari Kulim ke Lubuk Antu, soalan saya nombor 1. Speaker, oleh kerana semua ucap selamat Hari Wanita, saya pun nak ucap yang sama. Tapi dengan pesanan Nabi SAW dalam sebuah hadis baginda disebut, the best of you are those who are best to their women folk. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang berbuat baik kepada kaum wanita. Ya. This hadith emphasizes the importance of treating women with kindness, kena berlaku baik, respect, kena hormat, dan compassion, ihsan. Mafhum hadis. Ya. Speaker, saya ucap terima kasih sahabat saya dari Lubuk Antu. Dalam semakan soalan ahli-ahli parlimen, soalan yang berkisar tajuk yang sama itu datangnya juga dari dua lagi ahli yang berhormat, iaitu Mas Gading dan Kalabakan.
Ianya menyentuh tentang perancangan kerajaan berhubung kemudahan di sempadan Malaysia-Indonesia sebagai reaksi kita terhadap pembukaan ibu kota negara baru. Jadi saya mohon untuk menggabungkan. Boleh. Untuk makluman yang berhormat, seiring dengan pembukaan Nusantara, bilangan pengembara di pintu-pintu masuk antara Sabah Sarawak dengan Kalimantan dijangka akan mengalami peningkatan ketara, lonjakan saujana. Justru kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan RM1 bilion peruntukan untuk meningkatkan keupayaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan, singkatannya ICQS, beserta prasarana lain seperti jalan raya, jalan keselamatan dan seumpamanya. Selain itu, kerajaan juga telah meluluskan sejumlah peruntukan bernilai RM194 juta bagi maksud membina dan menaik taraf beberapa ICQS dan pos kawalan imigresen di sekitar sempadan Sarawak. Antaranya, projek menaik taraf kompleks ICQS Terbedu, pembinaan ICQS dan kuartus imigresen Serikin, pembinaan pos kawalan dan kuartus imigresen Bakalalan, serta pembinaan pos kawalan dan kuartus imigresen Teluk Melano. Manakala bagi Sabah, Kementerian sedang meneliti dan menyediakan permohonan bagi beberapa projek dengan jumlah nilai anggaran 1.21 bilion. Antaranya, kita sedang meneliti cadangan pembinaan kompleks ICQS Bantul, cadangan pembinaan kompleks ICQS Serudong dan cadangan pembinaan pos imigresen Long Pasir. Kementerian bekerjasama dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak untuk kesemua rancangan pembangunan di bandar sempadan ini. Pada masa yang sama, Kementerian juga terus meneliti keperluan menaik taraf ICQS sedia ada, Lubuk Antu. ICQS ada. Jadi keperluan naik taraf itu sentiasa kita perhatikan dan kita dari masa ke semasa membuat penilaian sebelum berakhir sama ada kita kekalkan status dia ada ataupun kita berikan elemen penambahbaikan. Terima kasih, Lubuk Antu. Soalan tambahan, Lubuk Antu. Terima kasih YB Menteri. Soalan saya kedua, penubuhan Kota Nusantara di Indonesia pastinya akan meningkatkan jumlah pelawat rentas ke sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi soalan saya kedua kan, apakah langkah proaktif untuk meningkatkan tahap keselamatan di ICQS kawasan dan kawasan sekitarnya, terutama melibatkan aset-aset penting negara yang berdekatan dengan sempadan Malaysia-Indonesia? Tuan Speaker, saya ucap terima kasih soalan tambahan sahabat saya dari Lubuk Antu. Benar, apabila kita buka pintu keluar masuk di sempadan, dia terkait dekat dengan isu keselamatan. Penyeludupan manusia, penyeludupan dadah, penyeludupan senjata dan ancaman-ancaman keselamatan yang lain. Jadi Lubuk Antu bertanya, apakah ikhtiar kita? Saya pertama, dia mesti melibatkan kerjasama dua negara. Dalam kes ini Malaysia dan Indonesia. Sekarang, Tuan Petua, kita sedang dalam fasa pembikinan, memuktamadkan satu perjanjian yang kita panggil sebagai Border Crossing Agreement. Dari segi carta perbatuan, milestone kita ni, timeline kita jangka kita akan tanda tangan apabila Presiden Jokowi melawat Malaysia dalam tahun ini. Dan kita dalam fasa memuktamadkan sekurang-kurangnya 3 perkara. Pertama, senarai pintu masuk. Maknanya yang sedia ada, yang telah kita wartakan dan kemungkinan pintu masuk baru yang mesti dipersetujui. Sekarang sedang dimuktamadkan dalam Border Crossing Agreement yang dalam pembikinan. Yang kedua, kita juga telah pun bersetuju antara kedua-dua negara ini untuk memuktamadkan area of access. Sebab bila pintu masuk itu nanti dibuka, flow atau aliran keluar masuk rakyat dua negara ini akan berlaku. Di situlah nanti potensi berlaku kalau tak berhati-hati, ada potensi terhadap unsur pelanggaran ataupun memungkinkan ancaman. Jadi kedua-dua negara sekarang sedang berunding untuk memuktamadkan
kawasan di mana penduduk kedua negara dibolehkan untuk berada. Dan yang paling akhir adalah semakan terhadap elemen-elemen perundangan. Jadi kalau kesemuanya ini dapat kita uruskan, pertimbangan yang kita ambil kira, pertimbangan utama adalah buka pintu sempadan satu bab, tetapi aspek keselamatan itu paramount, menjadi keutamaan. Terima kasih. Puan Speaker, Pucak Borneo. Saya jemput Kuala Kurau. Terima kasih, Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri, saya cuma nak mengetahui apakah BCA ini sesuatu yang baru ataupun ia merupakan suatu agreement dalam memantapkan peraturan ataupun agreement yang sebelum ini telah wujud. Terima kasih. Terima kasih, Kuala Kurau. Malaysia ini kita bersempadan dengan banyak negara. Ya, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Indonesia. Jadi keperluan untuk memelihara kepentingan bersama, iaitu menjaminan keselamatan itu sentiasa kita buat. Dan prosesnya itu pasti akan melibatkan perbincangan berkaitan dengan border crossing. Ya, itu kaedah standard antarabangsa. Dia bukan siapa mula dulu, siapa tak timbul sebab itu. Dia satu mekanisme yang wajib dilalui. Sebab kepentingan menjaga keselamatan sempadan satu sama lain, kalau berlaku umpamanya krisis di negara jiran, kesannya pada kita. Cuba kita tengok yang berlaku di Myanmar. Dia menjadi push factor kepada penduduk dia datang ke negara kita. Ataupun kalau ada konflik di negara-negara jiran kita, ya, seperti Thailand atau Filipina, dia bagi kesan kepada kita. Jadi dalam menjaga kepentingan sempadan, dia pasti melibatkan perbincangan dengan negara jiran, dan dalam proses merangka perjanjian akan ada jawatan kuasa bersama. Dan itu adalah proses yang mengikut standard antarabangsa dalam mana-mana amalan berjiran dan bernegara. Terima kasih. Saya jemput Tuan Afnan Hamimi bin Taib Azamuddin Al-Osta. Terima kasih Tuan Speaker. Ibu saya wanita. Soalan nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih YB Al-Osta yang bertanya. Yang di-Pertua, Kementerian Pengangkutan telah mewartakan kaedah-kaedah lalu lintas jalan, iaitu larangan penggunaan kenderaan micromobility tertentu 2021 berkuasa pada 17 Disember 2021. Penggunaan kenderaan ini di atas jalan tanpa sebarang peraturan kawalan dan infrastruktur khusus adalah sangat berisiko dan berbahaya memandangkan ianya digunakan di atas jalan yang mempunyai mixed traffic dengan izin dengan mod kenderaan lain. Ianya mempunyai perbezaan had laju dan tidak dibina khusus untuk kegunaan seperti kenderaan bermotor lain di atas jalan. Peraturan larangan ini dikeluarkan atas prinsip keselamatan jalan raya bagi melindungi kebajikan dan keselamatan semua pengguna jalan raya termasuk pengguna kenderaan micromobility sendiri. Menyedari akan tren penggunaan mobiliti bandar yang dinamik, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui Plan Malaysia kini telah memuktamadkan garis panduan perancangan laluan kenderaan micromobility yang memberi fokus kepada elemen keperluan infrastruktur serta kemudahan sokongan yang lain bagi kenderaan micromobility. Garis panduan ini disediakan sebagai dokumen panduan dan rujukan kepada jabatan atau agensi persekutuan, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan pihak berkepentingan dalam merancang, membangunkan dan mereka bentuk laluan kenderaan micromobility di kawasan pembangunan sedia ada dan pembangunan baharu. Dalam hubungan ini, pihak-pihak yang berkuasa berkenaan hendaklah menyediakan suatu infrastruktur jalan yang selamat bagi penggunaan kenderaan micromobility tersebut berdasarkan kepada garis panduan yang telah dibangunkan atau ditetapkan. Di samping itu, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS juga sedang merangka satu keperluan spesifikasi atau program penilaian keselamatan berhubung kenderaan micromobility ini. Di samping melihat keperluan mewujudkan satu standard atau piawai kenderaan micromobility ini bagi menjamin keselamatan pengguna kenderaan tersebut.
Myros juga sedang bekerjasama dengan Futuris Sdn Berhad dalam membangunkan garis panduan operator atau syarikat pengendali micromobility di bawah program medan uji regulatory negara di samping menguji pakai garis panduan Pelan Malaysia. Shah Alam Shah Alam melalui Majlis Bandaraya Shah Alam telah dipilih sebagai lokasi pertama pengujian atau lebih dikenali sebagai sandbox bagi menguji pakai ke semua garis panduan ini. Garis panduan ini dan projek sandbox ini akan dirasmikan di Shah Alam pada 12 Mac hari Ahad ini di hari Ahad ini di Shah Alam. Melalui ketiga-tiga elemen tersebut, keselamatan kenderaan serta pengguna, micromobility, infrastruktur serta kawalan pengendalian operasi atau syarikat pengendali keadaan tersebut, pihak berkuasa tempatan boleh memohon pertimbangan bagi pengecualian guna pakai serta pengoperasian kenderaan micromobility di kawasan mereka melalui program sandbox kepada Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan berharap dengan penghasilan beberapa garis panduan ini, lebih banyak pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempadan dan pihak berkepentingan akan membangunkan laluan khas kenderaan micromobility di kawasan-kawasan terlibat bagi menyediakan infrastruktur laluan yang selamat atau untuk pengguna kenderaan micromobility di samping mengenakan kawalan keselamatan kenderaan serta pengguna dan kawalan kepada penguatkuasaan dan pengoperasian operator atau syarikat pengusaha kenderaan terlibat. Ini secara tidak langsung dapat membuka peluang perniagaan kepada pengusaha atau syarikat operator pengendali perkhidmatan kenderaan micromobility sewaan. Sekian, terima kasih. Kalau Ustaz. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya kira ini satu berita gembira lah kepada pengguna-pengguna kenderaan micromobility, terutamanya pengusaha-pengusaha. Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kenderaan micromobility ini dia menjadi daya penarik di tempat-tempat rekreasi tertentu untuk orang singgah, orang sewa dan juga meningkatkan pendapatan pengusaha. Adakah kerajaan bercadang untuk memberikan kebenaran khas kepada pengusaha-pengusaha penyewaan kenderaan micromobility di tempat rekreasi? Satu. Yang kedua, tadi disebut kerajaan sedang membina garis panduan dan sedang berusaha untuk jadikan Shah Alam sebagai tempat pilot projek. Itu cantik sekali. Bagaimana usaha kementerian untuk mendidik pengguna jalan raya lain, terutama kenderaan yang lebih besar, bila kenderaan micromobility ini lalu ikut jalan raya ni, dia rasa selamat bila ada kenderaan-kenderaan lain yang lebih besar. Sebab kita akan bergerak ke arah itu bila disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Al-Ustaz. Pertama sekali tentang kebenaran ini. Jadi kita tunggu pelancaran yang akan dibuat pada hari Ahad ini. Saya sendiri akan di sana insya-Allah. Jadi antaranya memanglah berkaitan dengan kebenaran ataupun infra yang akan dibina, dan keduanya ialah tentang pada setakat ini mungkin nak kata memang dalam undang-undang itu mengatakan jalan. Jadi sampai ditakrifkan pavement pun tak boleh, ini pun tak boleh, yang sebenarnya ada masalah penakrifan. Tapi insya-Allah dengan plan ini nanti kita akan lebih terang yang di mana boleh, di mana tidak. Jadi tentang pendidikan ini, tuan-tuan yang berhormat semua, berkenaan dan micromobility ini sebenarnya kajian di seluruh dunia sedang berjalan pun pada masa ini. Saya boleh bagi contoh, Menteri sedikit yang di-Pertua, sedikit masa Kalau di UK mewajibkan pengguna micromobility mempunyai lesen memandu lagi ada dan dewasa 19 tahun ke atas. Kalau di Los Angeles pula sejak 2019 kajian masih dibuat. Tidak dibenarkan di atas laluan penjalan kaki juga. Kalau di Brisbane, Australia, yang 12 hingga 15 tahun perlu ada pengawasan orang tua dewasa untuk gunakannya. Jadi dia mesti pakai helmet pula tu. Kalau di New Zealand sejak 2018 lagi masih dibuat study dia sampai hari ini. Di Perancis dan sebagainya, dan hanya dihadkan kepada 12 tahun ke atas. Jadi
perkara dan ada memaksimumkan dia punya speed dia. Ada yang dibenarkan dia macam di Paris hanya 25 km sejam. Jadi banyak perkara aspek mau dilihat. Dan banyak juga kajian dibuat. Micromobility ini ianya suatu yang dinamik. Kita nak melihat kalau ianya menjadi sebahagian daripada pengangkutan awam. Artinya first mile, orang pergi naik train, bawa dalam train, jalan and then continue the last mile. Memang kajian ini tak berhenti sampai hari ini masih dijalankan. Jadi negara kita alhamdulillah tidak ketinggalan juga nak mengeluarkan satu garis panduan untuk micromobility ini. Kita tahulah memang ada yang pengusaha-pengusaha memang bersuara tentang perkara ini, bagaimana yang telah pun dikeluarkan, sudah diimport dan sebagainya. Tapi insya-Allah kita lihat pada Ahad ini nanti, ya, sandbox yang akan dibuat, bagaimana jenis infranya, penerangan-penerangannya. Dan pasal pendidikan ini sudah pastilah. We have another type of vehicles on the road. Jadi rasanya orang lain kena belajar untuk hidup bersama lah atas jalan raya. Terima kasih. Sekian. Soalan tambahan. Balik pulau. Soalan tambahan. Saya jemput Kuala Selangor. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Ya. Rakyat pastinya ya menunggu-nunggu akan penyelesaian ya, yang merupakan satu masalah yang terbit daripada isu first mile dan last mile. Dan micromobility, ya, skuter elektrik dan sebagainya ini adalah sangat ditunggu-tunggu. Namun Yang Dipertua Timbalan Menteri, kalau memandang kepada masalahnya adalah first mile dan last mile, apakah penyelesaian yang di samping micromobility ini, apakah penyelesaian yang tuntas yang diperlukan ya atas mengatasi masalah first mile, last mile daripada rumah ke MRT ke monorail semuanya dan kembali, kerana ia tidak boleh dilihat mesti dilihat dalam pendekatan yang lebih jauh, lebih sustainable ya. Memandangkan juga kematian mengikut miros 60% daripada dalam 20 tahun ini adalah atas motosikal dan sebagainya. Jadi apakah kalau lari sikit soalan ini tapi minta Timbalan Menteri memberikan komentar. Tak apa. Okey, terima kasih YB Kuala Selangor. Kuala Selangor. Jadi tentang tadi kita cerita pasal micromobility. Ini juga dalam kajian. Kalau ini juga menjadi sebahagian daripada kenderaan untuk first mile, second mile, the last mile untuk public transport dengan izin. Jadi tentang yang lain, I think baru minggu lepas, 2 minggu lepas dalam Dewan ini juga kita menyebut tentang rapid mengadakan bukan juga minibus, small coach bus. Ya. Sekarang ini telah pun dideploy untuk mengambil penduduk-penduduk untuk dibawa sebagai first mile menuju ke public transport, LRT, monorail dan sebagainya. Ini usaha yang sedang dibuat juga oleh Rapid pada masa ini. I think kita dah nampak dah di jalan raya, di kawasan perumahan dan sebagainya, bas kecil ini besar sikit daripada minibus ya. Jadi ini usaha-usaha yang dibuat. Memang banyak lagi perkara lain yang dibuat untuk memastikan tentang susah motosikal apa tadi ini. Memang betul rasanya kalau ini juga menjadikan bas mini ini tadi, so-called bas mini lah, untuk dijadikan menjadi first mile dan last mile untuk dalam pengangkutan awam. Itu usaha-usaha yang dibuat. Terima kasih. Mas Speaker boleh bagi Saya soalan jemput ketiga. Tuan Muhammad Sani bin Hamzan, Hulu Langat. Pi perleh makan manggo. Soalan saya nombor 3. Saya tak pandai nak balas pantun ya. Pertamanya Puan Yang Dipertua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kaum-kaum lelaki yang menghargai dan menghormati wanita. Saya tak nampak pendang hari ini. Selamat Hari Wanita 2023 dan pada tahun ini temanya adalah Embracing Equity. Puan Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengambil pelbagai langkah untuk mengatasi permasalahan kesihatan mental yang dialami oleh masyarakat, khususnya bagi kumpulan sasar termasuk kanak-kanak dan juga remaja, golongan muda dan warga emas. Kebanyakan masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh golongan muda termasuk remaja dan belia adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti masalah keuangan,
masalah perhubungan, buli, ya, tingkah laku berisiko, penyalahgunaan substans, rasa rendah diri atau low self-esteem dan jangkaan yang tinggi terhadap diri sendiri yang menyumbang kepada stres yang tinggi, keresahan dan kemurungan. Bagi menangani masalah kesihatan mental dalam golongan muda ini, secara khususnya, inisiatif yang telah dijalankan oleh KKM adalah seperti yang berikut. Pertama, kita menjalankan perkhidmatan kesihatan mental yang disediakan di 1,161 klinik kesihatan, 58 buah hospital, 34 buah pusat kesihatan mental masyarakat iaitu Mentari dan 4 institusi mental yang meliputi aspek promosi, pencegahan, pengesanan awal dan rehabilitasi. Kita juga mengadakan program minda sihat di sekolah-sekolah yang dilaksanakan secara kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan yang meliputi saringan dan intervensi menggunakan modul minda sihat KPM dan modul kesihatan mental remaja KKM. Program PEARL yang seterusnya ataupun program ekspresi anak remaja lestari yang merupakan kolaborasi antara KKM dan juga KPM bertujuan untuk meningkatkan kemahiran daya hidup ataupun daya tindak iaitu coping skills dan resilient dalam pelajar di kalangan pelajar bagi menangani masalah seperti buli atau tingkah laku yang berisiko. Seterusnya, KKM juga mengadakan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dalam program yang dinamakan Program Siswa Sihat atau PROSIS. Turut kita lakukan kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dalam mempromosikan kesihatan mental melalui Hari Sukan Negara dan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Kolaborasi lain adalah bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Banyak yang kita lakukan, juga kita laksanakan kempen Let's Talk Minda Sihat, iaitu smart partnership bersama NGO. Dan KKM juga melaksanakan latihan kepada sukarelawan yang turut diperkasakan dengan ilmu bantuan psikologi melalui latihan kesihatan dan mental. Manakala bagi warga emas, ya, KKM sedang membangunkan pelan tindakan demensia bagi memenuhi keperluan penjagaan kesihatan demensia dan komponen kesihatan mental yang terkandung dalam pelan tindakan perkhidmatan kesihatan warga emas 2023 hingga 2030. Selain itu, KKM mengambil inisiatif membangunkan modul kemahiran kesihatan mental dan juga bekerjasama dengan NGO dalam kalangan warga emas seperti Yayasan Artis Veteran, Persatuan Aktiviti Veteran Gombak, Persatuan Minda di Home dan pelbagai lagi. Sesi latihan diberikan juga kepada penjaga warga emas yang mempunyai masalah kemurungan, demensia, Alzheimer dan juga turut dijalankan dengan kerjasama badan-badan yang bukan kerajaan NGO. Bagi memperkukuhkan aspek penjagaan kesihatan mental khususnya kepada ahli keluarga dan penjaga iaitu caregiver golongan warga emas terutamanya. Terima kasih. Hulu Langat. Saya nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri, soalan saya ringkas je. Negeri manakah yang paling tinggi yang menghadapi masalah gangguan mental ni? Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ini soalan cepu emas, ya. Baik, Yang Berhormat, sebenarnya kita pada tahun 2022 kita ada menjalankan saringan secara keseluruhan sebanyak 336,900 orang yang kita telah saring dan dalam keputusan itu kita dapati negeri yang tertinggi dengan masalah kemurungan dan anxiety ini ialah di wilayah persekutuan. Jadi orang wilayah ni banyak masalah ya. Jiran Selangor tu. Jiran Selangor, ya. Mungkin saya boleh tambah sikit Yang di-Pertua, dan sebab-sebabnya ialah seperti yang kita ketahuilah wilayah ni kos sara hidupnya agak tinggi, ya. Kemudian golongan B40 juga ramai di wilayah dan kita ramai menemui miskin bandar di wilayah dan masalah perhubungan. Masalah perhubungan ni contohnya tekanan daripada ibu bapa yang mahu anaknya mungkin jadi menteri, jadi stres anak-anak, kesian, ya. Perhubungan dengan rakan sebaya dan juga perhubungan mungkin dengan teman, ya, itu adalah di antara sebab-sebab kenapa di wilayah ramai mereka yang mengalami masalah kemurungan dan anxiety. Terima kasih. Ulangan. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Langat. Terima kasih Yang di-Pertua. Kita maklum bahawa antara kumpulan yang terkesan ini adalah daripada kumpulan yang low socio-economic group, ya, dan juga di kalangan orang-orang muda sehingga peringkat remaja 16 hingga 19 tahun. Saya nak bertanya juga bagi golongan pekerja-pekerja juga didapati antara yang tertinggi juga, terutamanya apabila berlaku ketika COVID-19.
apakah tindakan yang mungkin diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan dalam menangani isu-isu pekerja-pekerja ni yang akhirnya menyebabkan produktivitinya yang menurun dan sebagainya. Begitu juga hasil daripada saringan di peringkat Kementerian Kesihatan sendiri yang melibatkan sebahagian besar daripada penjawat awam, murung, stres dan sebagainya. Apatah tindakan yang diambil oleh pihak Kementerian sendiri? Terima kasih. Terima kasih, Berhormat. Sebenarnya saya telah menyebutkan juga tadi beberapa langkah yang telah kita ambil untuk bekerjasama dengan beberapa agensi lain untuk memastikan pekerja-pekerja dan juga khususnya pelajar-pelajar dan remaja ini mendapat sokongan dan apabila mereka mengalami masalah kesihatan mental. Begitu juga dalam kerja kesihatan kami sendiri, maksudnya anggota-anggota kesihatan juga kita melaksanakan beberapa program mendekati mereka dan kita menyediakan ruang-ruang di mana mereka boleh mengambil peluang untuk mendapatkan konsultasi daripada pakar-pakar kami yang kita sediakan untuk memastikan kemurungan atau masalah-masalah kesihatan mental ini tidak menjadi lebih teruk dan akhirnya membawa kepada kesan yang lebih buruk seperti bunuh diri dan sebagainya. Terima kasih. Speaker. Saya jemput Tuan Syahari Zulkarnain bin Abdul Kadir Setiu. Terima kasih Timbalan Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi membantu pembeli rumah pertama, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT dengan kerjasama Kementerian Keuangan telah melancarkan inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia ataupun iBiaya. Salah satu program di bawahnya adalah skim jaminan kredit perumahan SJKP, iaitu pembiayaan perumahan tanpa perlu membayar wang pendahuluan yang ditawarkan kepada golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau kumpulan gig ekonomi. Dalam pembentangan Belanjawan Madani 2023, kerajaan bercadang untuk meneruskan inisiatif ini melalui jaminan sehingga RM5 bilion nilai pinjaman untuk manfaat 20,000 peminjam yang memerlukan. Sebagai perbandingan, kalau belanjawan sebelum ini hanya sekitar RM2 bilion. Seterusnya, di bawah Belanjawan Madani 2023 juga, kerajaan akan meneruskan inisiatif iMiliki yang melibatkan pemberian insentif pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembeli rumah pertama bagi rumah berharga sehingga RM1 juta. Yang kedua, untuk makluman ahli yang berhormat, KPKT telah memperkenalkan skim Rent to Own ataupun RTO bagi program perumahan rakyat PPR. Skim RTO PPR telah diperkenalkan pada tahun 2017 dan merupakan skim pembiayaan mudah khusus bagi membantu pemilikan rumah golongan berpendapatan B40 yang telah ditawarkan unit PPR tetapi gagal mendapatkan pembiayaan daripada mana-mana institusi kewangan. Skim RTO PPR telah dilaksanakan di 14 PPR di seluruh negara yang melibatkan 6,066 unit rumah. Sehingga 31 Disember 2022, sebanyak 4,690 buah keluarga telah ditawarkan skim RTO PPR di seluruh negara dan masih berbaki 1,376 unit rumah yang belum ditawarkan. KPKT juga sedang meneliti untuk mempelbagaikan skim pembiayaan perumahan bagi membantu golongan sasar memiliki rumah khususnya golongan B40. Sekian, terima kasih. Setiu. Tuan Di-Pertua, soalan tambahan saya, terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Berapakah projek perumahan prima yang terbengkalai di seluruh negara? Apakah kriteria tanah yang dipilih untuk projek perumahan prima ini? Sebab ada satu kes projek perumahan prima di kawasan Batu Rakit Setiu telah diterminate kerana hanya 10% rumah tersebut dibuking oleh pembeli. Ini disebabkan tanah yang dipilih terlalu hampir dengan pantai dan terdedah kepada hakisan. Adakah kerajaan atau kementerian bercadang untuk menggantikan projek tersebut ke lokasi lain yang berdekatan dengan tapak yang asas? Sekian. Terima kasih.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Setiu. Buat ketika ini di bawah KPKT memang kita telah wujudkan task force projek rumah lewat sakit dan terbengkalai yang mana selain daripada rumah-rumah swasta, kita juga memantau secara rapat projek yang dibina ataupun yang diusahakan oleh agensi berkaitan dengan kerajaan ataupun syarikat berkaitan. Untuk di bawah Prima, berdasarkan makluman yang saya adalah ketika ini, ada hampir 18 projek yang kita tahu ada sedikit masalah ataupun memang sakit. Sementara task force sekarang ini tengah mencari ataupun cuba mensasarkan sekurang-kurangnya 10 buah projek ini kita cuba selesaikan dalam tempoh setahun. Tetapi ini juga bergantung kepada situasi ataupun keadaan semasa, termasuk soal tenaga kerja, termasuk juga soal kelulusan daripada peringkat kerajaan tempatan maupun daripada utilities dari segi komitmen mereka. Cuma berkaitan soalan yang spesifik berkaitan dengan tanah ataupun tapak projek di kawasan YB, yang itu saya akan teliti dengan lebih terperinci, tetapi memang berlaku proses pembetulan ataupun rasionalisasi untuk keadaan Prima selepas mendapat rekomendasi daripada PAC. Seingat saya tahun 2019, tahun 2020 yang mana memang terdapat banyak projek-projek yang mungkin tidak boleh dilaksanakan, maka berlaku proses untuk menghentikan kegagalan ataupun menyebabkan projek itu langsung tidak dapat diteruskan. Maka untuk permintaan Yang Berhormat sama ada kita akan pindahkan ke tapak yang lain dan sebagainya, itu saya kena semak dengan pihak pengurusan Prima. Tetapi seperti yang Berhormat tahu pun, sebuah projek itu berjaya ataupun tidak juga bergantung kepada lokasi dan juga cash flow lah. Sama ada projek itu boleh dijual kepada bakal pembeli di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Miri. Terima kasih Puan Dipertua. Soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk menambah baik skim pinjaman perumahan supaya dapat memainkan peranan yang lebih besar seperti PTPTN dalam membiayai kos pembelian rumah dengan melakukan perubahan seperti berikut. Nombor satu, meningkatkan had pinjaman maksimum daripada RM60,000 kepada RM120,000 memandangkan kos pembinaan sudah meningkat, menurunkan caj perkhidmatan atas pinjaman dari 2% kepada 1% seperti kata PTPTN. Ketiga, syarat dilonggarkan kepada untuk tujuan pembelian rumah kos rendah dan bukan hanya untuk membina rumah sendiri, dan diberi keutamaan kepada golongan B40, terutamanya mereka yang masih tinggal di kawasan setinggan dan pasangan muda. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Miri, terima kasih Puan Yang Dipertua. Nampak Yang Berhormat memang meneliti, membaca yang mana untuk skim SPP yang Berhormat rujuk adalah sebenarnya projek ataupun program tersebut telah dihentikan pada tahun 2021. Yang mana ianya melibatkan pemberian seperti Yang Berhormat sebut tadi untuk pinjaman sehingga RM60,000. Tetapi tidak bermaksud mereka yang telah menerima skim ini, maksudnya mereka masih terus, komitmen itu masih ada, siapa yang dah terima itu kita terus laksanakan. Sementara dari segi skim yang sedia ada yang berkaitan dengan pinjaman ataupun pembinaan di atas tanah sendiri, kita ada syarikat perumahan negara SPNB yang dipanggil Rumah Mesra Rakyat. Jadi mungkin saya mohon kepada Yang Berhormat Miri untuk teliti skim tersebut untuk kita membantu kumpulan-kumpulan yang B40 yang berhasrat untuk membina rumah tapi pada kadar pinjaman sekitar 2%. Sekian, terima kasih. Saya difahamkan Yang Berhormat Puchong tidak dapat hadir, jadi saya jemput Kapten Dato' Dr. Zulkifli bin Hanafi, Tanjung Karang. Terima kasih Yang Dipertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tanjung Karang, Sabak Bernam. Soalan saya nombor 6 naik ke nombor 5. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang, Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua. Persoalan cara pembiayaan sistem kesihatan negara adalah satu perkara yang rumit dan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia.
Jelas ianya adalah satu dasar negara yang amat penting dan telah diteliti oleh ramai Menteri-Menteri Kesihatan sebelum ini dan juga telah dibawa ke peringkat sehingga ke Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Alhamdulillah dewasa ini terdapat lebih banyak kefahaman dan pendapat sehaluan antara pelbagai pemegang taruh dan situasi pembiayaan sistem kesihatan negara. Impaknya kepada rakyat dan ekonomi serta betapa kritikalnya kelestarian dan penambahbaikan ekosistem perkhidmatan kesihatan negara. Pandemik COVID-19 telah membuka mata semua kepada betapa pentingnya sistem kesihatan Malaysia yang hampir lumpuh pada kemuncak wabak dahulu dan begitu juga kesannya terhadap ekonomi secara global dan negara masih dirasakan sehingga kini. Perbincangan tentang reformasi pembiayaan kesihatan telah dibincang semenjak 30 tahun yang dulu. Kerajaan sekarang menggembeling pengalaman dan pengetahuan ini serta perkembangan antarabangsa dalam pembangunan Kertas Putih Kesihatan. Kita faham tahap perbelanjaan kesihatan semasa tidak mencukupi untuk memastikan sistem kesihatan negara yang lestari dan lebih bersedia untuk menangani cabaran masyarakat yang semakin tua dengan pelbagai penyakit kronik dan bahaya pandemik masa hadapan. Cara pembiayaan sistem kesihatan negara sekarang tidak menggunakan sumber kesihatan Malaysia secara optimum dan mesra rakyat. Dengan itu, Kertas Putih Kesihatan sekiranya diterima untuk diteruskan adalah permulaan perjalanan reformasi sistem kesihatan Malaysia. Antara teras strategik Kertas Putih Kesihatan adalah memastikan kemampanan pembiayaan penjagaan kesihatan dengan mempelbagaikan sumber pembiayaan untuk kesihatan di mana tumpuan khusus diberikan juga kepada pembangunan skim insurans kesihatan nasional. Sekiranya mandat diperolehi melalui kelulusan Kertas Putih Kesihatan kelak, Kementerian akan mengambil langkah seterusnya dengan menjalankan kerja-kerja asas yang diperlukan dalam membangunkan skim insurans kesihatan sosial nasional seperti penghiriaan kadar caruman yang bersesuaian, pembangunan pakej manfaat kesihatan, penentuan mekanisme pembayaran serta pembekal perkhidmatan kesihatan. Justru saya menyeru kepada semua ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini untuk memahami dan menyokong Kertas Putih Kesihatan yang saya sasarkan insya-Allah akan kita bentangkan pada bulan Jun nanti insya-Allah. Jadi pada masa sekarang saya dan kementerian sedang meneruskan aktiviti libat urus dengan pemegang taruh untuk memastikan lebih ramai memahami serta memberi input dalam pembangunan Kertas Putih Kesihatan yang lebih mantap. Sekian, terima kasih. Tanjung Karang. Terima kasih YB Menteri. Saya ucapkan terima kasih di atas keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri telah menambah belanjawan untuk Kementerian Kesihatan daripada 26 bilion ditingkatkan kepada 36 bilion pada kali ini dan kita mengharapkan ini mampu meningkatkan kelestarian Kementerian Kesihatan itu sendiri. Saya ingin bertanya, apakah status Kertas Putih Kesihatan Negara dan apakah dasar yang digunakan untuk mengambil kira tentang insurans kesihatan sosial negara? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk menjawab kepada status sekarang ni, kita masih melakukan beberapa libat urus dengan pemegang-pemegang taruh dan insya-Allah kita juga akan melakukan sesi town hall by zoning khususnya kepada petugas-petugas kesihatan yang menjadi frontliner dan seharusnya memahami terlebih dahulu apa yang kita maksudkan dengan Kertas Putih Kesihatan dan juga apakah kandungan-kandungan daripada Kertas Putih Kesihatan ini. Jadi tentang dasar itu seperti yang saya sebut tadi, dasar yang kita gunakan untuk membangunkan Kertas Putih ini adalah satu dasar yang komprehensif ya, yang kita akan insya-Allah cuba membangunkannya dalam masa 15 tahun satu jangka masa yang lama. Tetapi kita mengharapkan dalam masa 15 tahun itu juga insya-Allah ada di antara dasar-dasar atau pilar-pilar yang kita letakkan dalam pembangunan Kertas Putih itu akan menjadi kenyataan dalam masa yang sama ada yang terdekat ataupun masa mid term dan juga long termnya. Terima kasih. Bandar Kuching. Bandar Kuching. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri dan sangat terperinci. Saya ingin tanya, biasanya angka yang dikata-katakan adalah 5% daripada KDNK. Jadi saya nak tanya, mungkin penjelasan daripada kementerian, kenapa angka itu adalah target Kementerian Kesihatan dan apa yang akan digunakan jika peruntukan sampai ke 5% KDNK. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Kuching. Saya rasa ini adalah satu soalan yang baik. Kenapa kita selalu orang kata mensasarkan 5% KDNK dalam perbelanjaan untuk kesihatan. Kita kena ingat bahawa perbelanjaan untuk perkhidmatan kesihatan adalah sebenarnya perbelanjaan yang sebenarnya adalah investment kepada negara kita. Kenapa saya katakan demikian? Kerana kita melihat kepada beberapa faktor. Di antaranya sebab kalau kita rakyat kita sihat, sebenarnya ia boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi iaitu 0.3% YB Kuching 0.3% per annum kepada KDNK. Dan ia sebenarnya meningkatkan juga produktiviti tenaga kerja sehingga boleh membawa kepada keuntungan 1.7 hingga 2 bilion per annum ya. Jadi ini adalah satu angka yang sangat tinggi. Jadi kita semua kena sihat, rakyat kena sihat dan kerajaan harusnya memberi tumpuan untuk memberikan bajet yang bersesuaian ya kepada Kementerian Kesihatan. Dia juga sebenarnya kita akan lihat juga kalau kita sihat, pengurangan daripada kadar kematian pramatang membawa kepada jumlah 0.7 dan sehingga 1 bilion per annum, dan pengurangan keilatan juga membawa kepada 4.5 hingga 5 bilion per annum. So ini adalah satu perkara yang saya jangkakan bahawa kenapa kita sentiasa menyasarkan atau fight untuk mendapatkan jumlah bajet yang sesuai, khususnya sehingga kepada 5% KDNK negara. Terima kasih. Tuan Prabhakaran, anak lelaki M. Parameswaran, Batu. Terima kasih Puan Speaker. Soalan Batu nombor 7. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada soalan daripada MP Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat Hari Wanita kepada semua. Okey, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET adalah tunjang bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang menjadi pemangkin kepada kemajuan negara. TVET telah terbukti mampu melahirkan individu berkemahiran, terlatih dan berbudaya usahawan dan seterusnya menjadi individu lebih berdikari dan mampu menyesuaikan diri dalam suasana kerja yang mencabar. Persepsi yang menyatakan TVET adalah laluan pendidikan kelas kedua perlu dipadam dari terus membelenggu masyarakat. Kerajaan giat memberi pendedahan terhadap potensi TVET, menjalankan program outreach dan membuat hebahan kisah kejayaan lepasan TVET secara berterusan dalam usaha membina imej positif TVET di kalangan masyarakat. Secara umumnya, kebolehpasaran graduan dapat dipahami sebagai keupayaan graduan memperoleh pekerjaan, termasuk melanjutkan penggajian, meningkatkan kemahiran dan menunggu penempatan pekerjaan. Bagi membantu negara meningkatkan kebolehpasaran graduan, pelbagai inisiatif telah disediakan oleh kerajaan terutama dalam menguasai kemahiran-kemahiran penting seperti kemahiran teknologi, kemahiran keusahawanan dan kemahiran insaniah. Berdasarkan kepada laporan kajian pengesanan graduan tahun 2021, kadar kebolehpasaran graduan TVET yang direkodkan adalah 88%. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia telah menerbitkan buku panduan gaji permulaan 200 pekerjaan terpilih berasaskan kemahiran. Edisi kedua tahun 2020 sebagai langkah berterusan kementerian bagi menyokong strategi memperkukuh penjanamaan dan profil TVET di Malaysia. Buku panduan ini dapat menjadi rujukan dan asas kepada majikan dalam melaksana gaji permulaan yang disyorkan kepada graduan TVET berdasarkan tahap kemahiran dan sekaligus mampu meningkatkan motivasi dan produktiviti pekerja di negara ini. Kerajaan pada masa yang sama mengharap kerjasama dan komitmen berterusan pihak majikan untuk mengambil graduan TVET bekerja serta bayaran gaji yang berpadanan dengan kemahiran yang mereka miliki. Walaupun tiada sebarang penetapan gaji graduan TVET dan dikuatkuasakan oleh kerajaan, pertimbangan sewajarnya oleh pihak majikan adalah amat diharapkan kerana kerajaan telah melabur sejumlah peruntukan yang besar untuk melatih dan melengkapkan para graduan TVET ini dengan kemahiran diperlukan majikan sebelum mereka memasuki pasaran pekerjaan. Sekian, terima kasih. Batu. Terima kasih
Timbalan Menteri untuk bagi jawapan. Dan saya percaya dengan inisiatif Timbalan Menteri bagi jawapan tadi, kita dapat memperkasakan TVET dan pastikan manfaat TVET ni sampai kepada golongan-golongan yang memerlukan. Soalan tambahan, bagaimana kementerian ingin memastikan tangga gaji kelulusan TVET berada pada paras yang relevan untuk graduan TVET berdepan ekonomi yang semakin meruncing? Terima kasih, Speaker. Terima kasih MP Batu dengan soalan tambahan. Tuan Yang Dipertua, kerajaan melihat pengiktirafan profesional seperti Lembaga Teknologi Malaysia MBOT sebagai satu nilai tambah yang akan menyumbang kepada penerimaan majikan serta industri terhadap graduan TVET. Kita akan anugerahkan technical kompetisi TC kepada sebagai pengiktirafan profesional kepada graduan TVET kita. Pengiktirafan profesional kepada graduan TVET membuka lebih banyak peluang kepada majikan di sektor awam dan swasta untuk menawarkan pakej pekerjaan yang lebih kompetitif dalam menyokong hazard kerjaan bagi memperkasa golongan ini. Selain itu, graduan TVET juga perlu dilengkapkan dengan lesen dan sijil kompetisi tambahan dari badan profesional sebagai usaha meningkatkan tahap gaji mereka. Seperti contoh, Cisco Certified Networking Associate dalam bidang teknologi maklumat, Certified Welding Supervisor dalam bidang kimpalan, dan Autodesk Certified Professional dalam bidang reka bentuk komputer yang membolehkan graduan TVET ini ditawarkan gaji yang lebih lumayan. Kerajaan juga akan berterusan membantu dan memastikan graduan TVET ini mendapat gaji yang setimpal dengan kelayakan dan kemahiran mereka melalui kerjasama strategik antara kerajaan dan pihak industri. Melalui kerjasama ini, pihak industri akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan TVET melalui pembangunan kurikulum, penyampaian latihan, perkongsian kepakaran dan peralatan serta seterusnya menjadi pelatih TVET yang telah dilatih berdasarkan acuan industri ini untuk terus bekerja dan mendapat gaji yang setimpal. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Machang. Ya, terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya pernah berada di kerusi Hang Tuah dan ketika di Kementerian Belia dan Sukan saya dapati banyak golongan-golongan minoriti khususnya kaum India amat kurang terlibat dalam pendidikan TVET. Walaupun sebenarnya peluang itu cukup luas dan banyak. Jadi saya minta pandangan dan juga cadangan daripada Kementerian Sumber Manusia, apakah strategi terkini untuk kementerian membuka ruang lebih banyak kepada golongan minoriti untuk terlibat dalam sektor pendidikan TVET ini, kerana memang pelibatannya sangat rendah. Terima kasih Machang. Memang sekarang ini kita sedang berusaha untuk membuat rebranding kepada latihan TVET ini, dan yang dalam Majlis TVET Negara pun kita sudah bincang supaya kita libatkan industri supaya is industry driven dengan izin. Dan untuk golongan minoriti ini memang banyak usaha telah dilakukan oleh pelbagai kementerian juga untuk mendedahkan lebih awal di peringkat sekolah untuk kita dedahkan. Cuma saya minta lah supaya kita sebagai ahli-ahli parlimen ini pun kita perlu memainkan peranan penting. Saya minta supaya kita lihat untuk tahun ini saja kita ada lepasan SPM dan mengikut kajian lebih kurang 300,000 tidak mau menyambung pelajaran mereka. Jadi saya minta kita sebagai ahli-ahli parlimen ini dapat meneliti senarai ini dan kita pastikan supaya kita dapat bertemu dengan mereka, membuat engagement dengan mereka supaya kita dapat alihkan mereka ini, galakkan mereka ini supaya dapat menyertai bidang TVET. Kalau boleh kita jadikan sebagai KPI lagi baiklah. Banyak ahli-ahli parlimen ini antara KPI-nya pastikan bahawa lepasan SPM ini kita kena ada beberapa persen akan ke universiti dan yang majoriti itu kita alihkan kepada pendidikan TVET. Okey, terima kasih. Saya jemput Dr. Siti Mastura binti Muhammad, Kepala Patas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Hari Wanita kepada Tuan Speaker serta semua wanita-wanita asli.
Jangan salah memberi harapan. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat yang bertanya. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita. Tuan Yang di-Pertua, laporan penilaian kesan ke atas alam sekitar atau biasa dipanggil dengan izin Environmental Impact Assessment EIA bagi projek tambakan laut Penang South Island PSI masih dalam proses penilaian oleh Jabatan Alam Sekitar. Keputusan dasar dan keputusan bagi pelaksanaan projek PSI adalah di bawah bidang kuasa pihak yang bertanggungjawab, iaitu pihak berkuasa negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Dalam menilai kajian laporan EIA, JAS melibatkan agensi-agensi dan non-governmental organisation NGO dengan izin untuk mendapatkan ulasan berkaitan polisi, perundangan ataupun prosedur yang berkaitan bidang kuasa masing-masing di dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal EIA ataupun EIA TRC. Antara agensi yang terlibat dalam mesyuarat ini adalah Jabatan Perikanan, JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, Plan Malaysia, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Pusat Hidrografi Nasional, Jabatan Laut, JMG, Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Kerja Raya, JKR, Kementerian Kesihatan Malaysia, NGO seperti Sahabat Alam Malaysia, serta pakar yang dilantik dalam bidang ekologi, marine hydraulic modelling dan juga NGO dalam sektor sosioekonomi. Isu-isu berbangkit atau penemuan yang dikenal pasti sama ada impak positif ataupun negatif semasa menilai laporan EIA akan dikemukakan kepada penggerak projek serta kepada bahagian perancang ekonomi negeri Pulau Pinang sebagai pihak berkuasa melulus untuk mempertimbangkan kelulusan projek dan tindakan yang perlu diambil bagi pelaksanaan projek PSI ini. Pihak pemaju juga perlu menyediakan environment management plan dan mengambil tindakan terhadap syur-syur yang dinyatakan dalam laporan EIA sekiranya projek ini diluluskan bagi memastikan kesan dan akibat sesebuah projek dapat diatasi. Untuk makluman yang berhormat, projek ini sebenarnya telah melalui satu proses yang agak komprehensif dari segi laporan EIA-nya kerana ia kalau kita soroti kembali mula diluluskan pada 25 Jun 2019, kemudian selepas berlaku rayuan dan EIA telah dibatalkan, maka kita telah lihat beberapa lagi proses, iaitu EIA dikemukakan selepas penolakan tersebut, EIA baru dikemukakan pada 29 hari bulan 4 pada tahun 2022, dan apabila pihak Jabatan Alam Sekitar tidak bersetuju dengan beberapa perkara dalam EIA tersebut, berlaku 3 revision, iaitu yang dihantar pada 30 hari bulan 8 2022, kedua pada 23 hari bulan 10 2022 dan yang terbaru 18 hari bulan Januari 2023. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini, setakat ini masih belum diluluskan, ia telah melalui satu proses libat urus yang sangat komprehensif dan kedua-dua pihak, pihak Jabatan Alam Sekitar telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan pihak kerajaan negeri juga telah saya merasakan memberikan laporan dan membuat adjustment 3 revision. In total 5 EIAs were submitted dengan izin. Jadi kedua-dua pihak memainkan peranan mereka dan kita ikut proses yang ada untuk melihat sama ada ia lulus atau ditolak. Kepala Patas. Terima kasih kepada Menteri di atas jawapan yang diberikan. Cuma persoalan di sini, pada November 2019, Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN telah menyatakan dalam perkara 5 bahawa projek ini bakal meningkatkan pelepasan karbon sebanyak 3.2 juta tan setahun. Ini dilihat boleh memberi implikasi kepada alam sekitar. Jadi seterusnya persoalannya, bagaimanakah penganugerahan Low Carbon City Diamond Award boleh diberikan kepada PSI ini
oleh Malaysian Green Technology and Climate Change. Mohon penjelasan daripada Menteri. Bagaimana Yang Berhormat Kepala Batas maklum, MGTC merupakan sebuah agensi yang mana mereka membuat penilaian tentang projek-projek yang bersifat boleh mencapai objektif, misalnya bandar rendah karbon. Dan penilaian ini tidak melibatkan pihak kementerian, ia dibuat di peringkat MGTC dan mereka melihat kepada proposal yang dihantar kepada MGTC melibatkan apakah rancangan yang dibuat oleh penggerak projek untuk mengatasi kesan impak emisi karbon yang ada di dalam projek ini. Dan apa yang saya juga nak ingatkan sebagaimana saya sebut tadi, penolakan yang disebut tadi ialah pada 2019. Sedangkan selepas itu kita telah lihat teguran yang dibuat tentang soal karbon itu ialah pada tahun 2019. Tetapi selepas itu ada 4 lagi EIA yang telah disubmit. Jadi setiap kali ada EIA yang disubmit, pihak Jabatan Alam Sekitar akan memberi detail butiran mengapa ia ditolak. Dan selepas itu, dalam banyak kes saya boleh lihat di sini, penggerak projek telah menyatakan apa langkah-langkah remedi yang diambil. Dan itu dilaksanakan secara dinamik. Jadi atas sebab itu, saya tidak mahu second guess dengan izin keputusan yang dibuat oleh MGTC. Saya ketika itu hanya hadir menyampaikan hadiah. Tetapi saya yakin perkara-perkara ini di dalam pertimbangan apabila MGTC mengambil keputusan tersebut. Tan John Manis. Terima kasih Puan Yang Timbalan Dipertua. Soalan berkaitan Timbalan Menteri, Yang Berhormat Menteri. Saya melihat projek tambakan laut ataupun pulau buatan mungkin ada faedahnya jika kajian alam sekitar dibuat dengan sempurna. Ia membuka peluang untuk tanah baru untuk tujuan pembangunan, ia menjaga hakisan pantai sedia ada, ia bertindak sebagai benteng pelindung kepada pantai. Ia memperbaiki alur pelayaran dan memudahkan para nelayan turun ke laut. Soalan saya, apakah kementerian bercadang di masa hadapan untuk membina pulau-pulau buatan ini? Sebagai contohnya di kawasan-kawasan di mana hakisan pantai begitu teruk sekali. Jadi ia boleh menjadi pelindung kepada pantai yang sedia ada dan ia juga menjadi pelindung kepada nelayan-nelayan di masa musim tengkujuh. Mereka boleh berlindung di belakang pulau-pulau buatan ini dan keluar ke laut apabila keadaan laut sudah reda. Apakah ini mungkin satu rancangan kementerian pada masa hadapan untuk menjaga garis pantai negara kita? Terima kasih. Atas pertanyaan tersebut, saya setuju bahawa yang penting ialah kita perlu melihat perkara ini daripada segi case by case basis. Kalau tidak dilaksanakan dengan berhati-hati, kerja-kerja penambakan memang boleh memberi kesan yang negatif kepada alam sekitar. Namun pada masa yang sama, sebagaimana disebut tadi, ada kes di mana ketika berhadapan dengan masalah hakisan, isu tambakan ini boleh membantu. Dan saya boleh bagi contoh ketika saya melawat negeri Terengganu bersama-sama dengan Exco Kerajaan Negeri, kita melihat bagaimana apa yang saya katakan climate change in action. Jalan-jalan yang dulu jauh daripada pantai sekarang sudah berada di sebelah laut. Jadi sebab itu kita perlu melihat segala option yang ada tetapi perlu dilaksanakan dengan teliti dan tidak tergopoh-gopoh supaya kita memastikan dalam keadaan kita nak menyelesaikan satu masalah, ia tidak menimbulkan masalah yang lain. Terima kasih. Saya jemput Tuan Wong Cheng Subang. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 9. Datuk Yang Dipertua, terima kasih rakan saya dari Subang. Soalan asalnya nak tahu apakah rancangan kerajaan terhadap satu prinsip asalnya ada elemen jenayah, macam mana kita nak tafsirkan sebagai tidak bersifat jenayah. Itu dari segi kesalahan dadah. Baik. Datuk Yang Dipertua, elemen kedua dalam soalan ini adalah kesesakan penjara. Dia ada kaitan. Di bawah Akta Dadah Berbahaya 1956, Seksyen 15.1 disebut bagi
suspek yang ditahan polis, kemudian ada dadah dalam badan dia. Kalau kes itu dibawa oleh Timbalan Pendakwa Raya ke mahkamah, dia boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak kurang 2 tahun. Akibatnya penjara jadi sesak. Ya. Jadi rancangan kerajaan sekarang adalah kita nak pindah supaya dadah masuk dalam badan itu kita nak pindah sekarang di bawah akta baru, bukan pindah akta sedia ada. Akta baru ni kita panggil Akta Penyalahgunaan Dadah dan Bahan Kurungan Rawatan dan Pemulihan. Sekarang dalam pembikinan sekarang ya. Kita jangka tahun ini kita boleh bentangkan. Bila akta baru ini digubal, diluluskan di sini, dilulus Dewan Negara, diwartakan untuk kita laksanakan, maka kes yang macam saya sebut tadi, dadah ditemui dalam badan itu, kita terus salurkan kepada program rawatan di bawah agensi anti dadah kebangsaan. Sama ada di bawah rawatan pemulihan di bawah institusi ataupun rawatan pemulihan dalam komuniti. Kalau kita hantar ke rawatan pemulihan institusi di bawah AADK, dia akan ditempatkan 2 tahun, dia keluar 2 tahun lagi sambung ke dalam rawatan peringkat komuniti. Kalau kita salurkan ke rawatan pemulihan komuniti, dia akan ditempatkan selama 3 tahun. Jadi, berbeza sekarang, dia mungkin berakhir dalam penjara. Itu beza dia. Ya. Jadi, Datuk Yang Di-Pertua, yang ini saya fikir akan memberi kesan yang signifikan dari segi mengurang kesesakan penjara. Hari ini, kita ada 39 penjara seluruh negara. Dan kapasiti sekarang, tahanan di dalamnya berjumlah 74,459 pesalah. Reman dan sabitan. Sedangkan keupayaan penjara kita cuma asalnya sekitar 65,000. Jadi ada lebihan. Kita harap nanti bila kita laksanakan akta ini, kita mampu untuk mengurangkan kesesakan penjara kerana kesalahan jenis tadi dia tidak ditempatkan di penjara, sebaliknya ke pusat pemulihan. Terima kasih. Yang Berhormat Subang. Terima kasih Menteri. Jawapan yang baik sekali. Ya, memang bagi saya dan juga di negara Norway, proses decriminalizing minor drug offences ni paling baik, dan saya tahu tu pakar-pakar sains dan kesihatan pada United Nations dan WHO juga recommend yang sama. Jadi I'm looking forward to your new amendment. Ya. Soalan tambah saya, apakah inisiatif pemulihan korektif kerajaan selepas banduan dikeluarkan daripada penjara? Ya, lepas dikeluarkan, what are we doing at the moment? Terima kasih. Tuan Di-Pertua, terima kasih. Setelah banduan yang menjalani hukuman dibebaskan, reaksi keluarga satu bab, reaksi masyarakat pun satu bab. Kadang mereka dibebaskan setelah jalani hukuman, mereka tak diterima dalam masyarakat atau dalam keluarga. Jadi kita tempatkan mereka di rumah perantaraan. Ada pegawai penjara yang jaga kebajikan mereka, sementara kita ikhtiarkan mereka untuk dapat kerja. Balik tempat kerja, mereka berada di rumah perantaraan. Yang ini, Ahli Yang Berhormat, saya suka menggesa supaya kita turut memainkan peranan proaktif, membantu, memudahkan proses mereka kembali ke dalam masyarakat. Baik, rumah perantaraan. Ada juga langkah korektif yang lain. Ya, misalnya, kita menggunakan lembaga parol di bawah Seksyen 46 Akta Penjara. Lembaga parol di bawah Kementerian Dalam Negeri bagi pesalah yang sudah separuh hukuman di dalam, kita pertimbangkan pula mereka berada di luar di bawah jagaan. Jadi inisiatif pertama di bawah parol. Yang kedua, di bawah pembebasan berlesen. Ini Seksyen 43 Akta Penjara. Ketua Pengarah Penjara boleh mengusulkan supaya pesalah ini
ditempatkan ke program pemulihan. Atau kita ada perintah kehadiran wajib pesalah 1954. Ini perintah hakim untuk dia dikeluarkan. Jadi inisiatif ini untuk makluman yang berhormat sangat berjaya kalau fakta atau angkanya kita tengok. Apa dalilnya? Melalui inisiatif-inisiatif ini, bagi setiap 800 yang dibebaskan, hanya satu saja patah balik ke penjara. Bagi setiap 800 yang kita beli parol, pembebasan berlesen ataupun kita perintah kehadiran wajib, contohnya 800 satu saja balik. Berbanding kalau tahanan biasa menjalani rawatan biasa, bagi setiap 100 dibebaskan dari penjara, 15 patah balik. Jadi oleh kerana itu, kombinasi kedua-dua ini untuk makluman ahli yang berhormat, sama ada kita pindah undang-undang baru ataupun kita menjalankan ikhtiar bersifat korektif ini, kita yakin kita mampu untuk mengurangkan keadaan kesesakan penjara. Seorang tahanan dalam penjara sehari kerajaan belanja RM450 sebulan. Tapi bila kita lakukan perintah kehadiran wajib, perintah parol, pembebasan berlesen, tahun lepas saja kita jimat 17 juta ringgit. Bukan saja penjimatan, mereka bebas bergaul dengan masyarakat, dan saya fikir inisiatif ini wajar mendapat sokongan dan dukungan semua ahli-ahli yang berhormat di dalam di luar Dewan. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Mas. Terima kasih Yang Dipertua. Saya mengamati jawapan daripada Berhormat Menteri tadi, daripada 800 yang dilepaskan, yang satu yang patah balik ke penjara. Tetapi Yang Berhormat Menteri, realiti yang berlaku di bawah sana, di kampung-kampung, kita melihat yang bebas daripada penjara dengan penuh hormatlah saya menyebut bahawa bebas daripada penjara akibat penyalahgunaan dadah, lepas 2-3 hari sahaja akan adalah pula jenayah di kampung dan mereka ditangkap masuk balik ke penjara. Jadi ini tanggapan masyarakat. Jadi pada pandangan Menteri, adakah di sana terdapatnya keperluan untuk program-program nilai tambah yang perlu untuk dibuat untuk menambah baik pendidikan yang ada, dan adakah di sana terdapatnya kajian berkenaan dengan tahap pendidikan budak-budak muda yang tak belajar, main motor sana sini, yang terlibat dengan penggunaan dadah? Adakah ada tahap kajian seperti itu? Terima kasih rakan saya dari Pasir Mas. Saya mohon membetulkan program, saya mohon betulkan yang berhormat. Dari segi mukadimah itu ada sikit silap ya. Yang saya maksudkan program bersifat korektif, parol, perintah kehadiran wajib, pembebasan berlesen, yang ini bagi setiap 800 bebas, satu patah balik. Ya, yang ini atas semua kesalahan, bukan dadah saja. Ya, ini kesalahan-kesalahan di bawah 3 tahun hukuman. Tapi di dalam itu juga ada komponen pesalah dadah. Okey. Jadi bagi kesalahan biasa, angka biasa kita 100 kita bebas, 15 patah balik. Ini patah balik penjara. Tapi kembali tabiat lama, itu satu perkara lain. Ya, saya pun pernah lama tinggal di Machang, jadi ahli parlimen Machang. Kalau kampung saya tu, kampung air hijau tu, daripada jalan besar masuk, kanan 6 rumah, kiri 6 rumah. Tak ada rumah bebas daripada dimasuki kerana kes dadah. Tong gas hilang, periuk belanga hilang, kereta hilang, laptop hilang, semua tu. Saya faham. Bila bebas saja, dan bila kita laporkan ke Balai Polis Machang misalnya, dia terus tengok profil. Dia tinggal mana? Kampung Air Hijau. Dia pun tengok profil, oh betul, minggu lepas ada 3 orang dibebaskan dari penjara Pekalan Cepa. Dia terus profil, pergi ke rumah, jumpa sungguh barang-barang kita. Dan dia berakhir di mana? Dia jual di UiTM Machang. Polis pergi situ, jumpa betul barang kita. Sampai ke situ profilingnya. Ya, tapi ini cuma berlaku di kampung saya lah, di Machang masa itu. Tempat lain tak berlaku, di Kelantan, saya harap begitu. Jadi perlu, sebab itu saya gesa, sokongan masyarakat itu harus diambil tanggungjawab bersama. Tak kenal warna politik dalam konteks ini. Sebab itu saya sebut, inisiatif kita ada rumah perantaraan. Rumah perantaraan ini gunanya apa? Dia dah dibebas, dah diberi program pemulihan,
dari segi akalnya, dari segi jasadnya, dari segi rohnya, dengan semua modul latihan, balik masyarakat tak terima. Betul. Jadi terpaksa kerajaan ambil lagi, buat pula rumah perantaraan, jaga dia, cari peluang kerja. Jadi ini ikhtiar sekarang. Saya suka mengajak Yang Berhormat semua ikut membantu dan memberi idea-idea. InsyaAllah kami sangat terbuka. Inisiatif yang begini, impak kewangannya kecil, tapi kesan pemulihan itu sangat besar. Terima kasih. Soalan seterusnya, saya difahamkan Yang Berhormat Romping tidak dapat hadir, jadi saya jemput Tuan Yuniswaran, anak lelaki Ramaraj Segamat. Terima kasih Puan Yang Bertua. JDT menang 7-0. Negeri Sembilan FC kalah 0-7. Soalan saya nombor 11. Terima kasih. Segamat. Ini orang Negeri Sembilan tau, jangan main-main tau. Saya kira hari ini hari pantun tak kena rangkap. Okey. Selamat Hari Wanita dengan tema tahun ini kasih wanita dan juga embrace equity. Tuan Yang Dipertua, jawab soalan yang dikemukakan oleh Segamat. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Belia dan Sukan tiada perancangan untuk membina sebuah kompleks sukan di Parlimen Segamat. Hal ini kerana pada tahun 2023, KBS akan menumpukan kepada usaha menaik taraf kemudahan sukan sedia ada yang dimiliki ataupun diselenggara oleh kementerian. KBS juga akan mempertimbangkan sebarang permohonan fasiliti sukan baru jika ia menepati syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi, iaitu memastikan tapak atau tanah itu perlu didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dengan memperoleh pengesahan pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian bahawa tapak tersebut adalah bebas bebanan dan sedia untuk dimasuki serta tiada isu tapak atau tanah projek seperti setinggan, bantahan penduduk dan lokasi yang tidak sesuai apabila membuat permohonan projek fizikal binaan baharu. Terima kasih. Segamat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan. Malaysia Madani perlu dilahirkan sekurang-kurangnya seorang bintang profesional sukan triathlon atau Ironman yang melibatkan 3 rangkaian sukan iaitu renang, basikal dan larian. Dan perkara tersebut hanyalah boleh dicapai sekiranya fasiliti sukan renang yang lengkap dan kondusif dapat disediakan di setiap daerah sebagai galakan kepada atlet cilik serta atlet independen yang cenderung untuk menceburi sukan renang serta Ironman secara aktif. Soalan saya, adakah KBS sudah melaksanakan physical inspection dengan izin terhadap mana-mana kompleks sukan yang sedia ada di seluruh negara, khususnya negeri Johor, bagi mengenal pasti kemudahan serta fasiliti sukan renang yang memerlukan perbelanjaan sokongan daripada kerajaan dalam aspek pembangunan semula, dan KBS sudahkah menyedia pelan perancangan khusus bagi mewujudkan keseragaman pembangunan semula fasiliti sukan renang di setiap negeri dan daerah dengan mengambil kira penyediaan akses ke jurulatihan yang sedia memerlukan komitmen serta perbelanjaan tertentu. Terima kasih. Terima kasih. KBS sentiasa memastikan kemudahan sukan milik KBS berada dalam keadaan yang selamat dan boleh digunakan. Manakala kerja-kerja naik taraf dan baik pulih kemudahan sukan milik KBS juga sentiasa dilaksanakan bagi memastikan kemudahan berkenaan dapat digunakan oleh rakyat. Bagi kemudahan sukan milik kerajaan negeri atau pihak berkuasa tempatan, KBS dia menimbangkan permohonan untuk naik taraf fasiliti milik kerajaan negeri atau PBT ini bergantung kepada peruntukan kewangan semasa. Jika dilihat semalam dalam Kamar Khas sudah pun dijawab soalan oleh Bakri yang juga bertanyakan tentang kolam renang di Muar. Lain daripada hub tersebut. Dia 2 permintaan berbeza. Muar minta 2 kolam renang. Kita sudah pun nyatakan bahawa kos pembinaan sebuah kolam renang dengan spesifikasi yang sesuai termasuk untuk latihan profesional menelan belanja sehingga 18 juta dengan kos penyelenggaraannya RM20,000 sebulan, yang mana perlu ditanggung bukan oleh Kementerian Belia dan Sukan, terutama dari segi penyelenggaraan, sebaliknya ini ditanggung oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi sebab itu pada masa ini kita tidak mempunyai perancangan
untuk membangunkan fasiliti sukan renang ini di setiap daerah ataupun negeri. Namun, tidak juga bermaksud KBS tidak menumpukan perhatian kepada keselamatan. Di mana KBS pada tahun ini berhasrat untuk menumpukan kerjasama dalam penggunaan kolam renang sedia ada milik PBT untuk menganjurkan program kelas renang secara percuma kepada kanak-kanak bagi keluarga yang tergolong di bawah golongan B40. Arti kata lain, bukan hanya dalam soal melatih atlet renang tapi juga memastikan keselamatan kanak-kanak yang mana kita tahu tahun lepas saja 500 kes kanak-kanak lemas dirakamkan, direkodkan. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Pematang Pau. Baik, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya berkaitan dengan apa perancangan pihak kerajaan untuk memastikan kompleks yang sedang dibina ataupun yang mungkin akan dibina nanti bersedia menghadapi perubahan iklim. Yang mana sekarang kita tengok cuaca dengan banjir dan sebagainya, satu. Dan yang kedua, bagaimana perancangan pihak kerajaan untuk memastikan kompleks sukan yang telah dibina ini mempunyai pihak yang bertanggungjawab untuk menyelenggara. Sebab kita tengok banyak kompleks sukan terbiar selepas dibina tidak diselenggara dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, Pematang Pau. Soalan ini sangat relevan. Yang pertama, soal ketahanan terkait dengan cuaca. Bergantung dengan keadaan semasa, kita akan pastikan jika selepas ini ada pembinaan baru dan sebagainya, kita akan ambil kira faktor-faktor sedemikian. Yang kedua adalah soal, ini soal yang berlarutan panjang, mana setiap kali kita lakukan kajian terhadap fasiliti-fasiliti sukan, memang kita dapati bahawa penyelenggaraan adalah masalah utama. Yang ini sebab kalau kita lihat kepada, sedikit menjawab, kalau kita lihat kepada amalan biasa, kita bina. Kemudian kita serahkan kepada sama ada pihak berkuasa tempatan, negeri ataupun kadang-kadang dalam kes-kes tertentu pada pihak-pihak persatuan. Sebab itu saya kira penting untuk mana-mana pihak, terutama sekali saya nasihatkan untuk memohon perlu kita ada juga perancangan dalam soal penyelenggaraan. Perlu ada unjuran kewangan yang boleh dilaksanakan sebelum kita pertimbangkan pembinaan baru kompleks sukan dan fasiliti yang boleh digunakan. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Rosso bin Wahid Hulu Terengganu. Terima kasih Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 12. Tuan Di-Pertua, trend jumlah kes jangkitan COVID-19 dalam tempoh sebulan pertama tahun ini adalah dalam keadaan yang stabil, di mana sejak sebulan yang lalu pelaporan kes harian COVID, kalau kita tengok dalam CPRC dalam negara, kekal dalam lingkungan 500 kes dan dilihat menunjukkan trend penurunan dengan kes pada semalam hanyalah setakat 226 kes. Begitu juga dengan purata bilangan harian kes COVID yang baru dikesan dalam tempoh 7 hari adalah dalam julat 187 hingga 511 kes sepanjang bulan Januari 2023. Sebagai langkah berterusan untuk menggalakkan lebih ramai penduduk Malaysia mengambil dos penggalak, KKM telah mengambil beberapa langkah, di antaranya ialah pelanggan boleh membuat tempahan temujanji melalui aplikasi MySejahtera dan mereka boleh bebas memilih tarikh ataupun masa untuk disuntik dan PPV atau jenis vaksin yang dikendaki. Yang keduanya, kita menawarkan perkhidmatan vaksinasi dos penggalak juga secara terus tanpa temujanji, iaitu walk-in kepada golongan berisiko tinggi di semua pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Ketiga, kita melaksanakan pemberian dos penggalak juga secara oportunistik, iaitu di klinik kesihatan, di mana kalau ada pesakit datang, kita syorkan mereka untuk mengambil dos penggalak, iaitu di klinik kesihatan, hospital dan klinik swasta yang telah beroperasi sebagai PPV, menawarkan dos penggalak kepada pesakit yang hadir. Menawarkan pemberian dos penggalak juga kita lakukan secara heterologous, iaitu individu boleh menerima dos penggalak kedua daripada vaksin yang berlainan jenis dan dos dengan dos yang sebelumnya. Keempat,
kelima ya, kita melaksanakan polisi VAL terbuka di semua PPV, iaitu PPV akan memberikan vaksin tanpa mengumpulkan pelanggan bagi memenuhi kuota satu VAL vaksin. Jadi sebelum ni ada kita satu VAL tu boleh kita gunakan untuk beberapa orang, tetapi kali ini kalaupun seorang kita bagi juga ya. Yang seterusnya meningkatkan hebahan melalui media sosial, media arus perdana dan hebahan ke kawasan-kawasan setempat, dan kita lakukan pelbagai program seperti slot di media, di radio, ceramah dan webinar untuk melaksanakan kempen kita. Mesej berkenaan dos penggalak juga telah dihasilkan dalam bentuk infografik, FAQ dan video dalam pelbagai bahasa, dan bahan-bahan ini telah kita muat naikkan dalam laman web KKM dan media sosial KKM. Sekian, terima kasih. Hulu Terengganu. Terima kasih Ketua, terima kasih YB Menteri jawapan yang begitu detail berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh kementerian untuk menggalakkan. Persoalan saya setakat ini, apakah kerajaan berpuas hati dengan sambutan rakyat berkaitan dengan kos penggalak ini, dan saya difahamkan telah banyak vaksin ini yang terpaksa dilupuskan. Kalau boleh diberitahu berapakah jumlah kerajaan tanggung untuk melupuskan dos-dos yang tak dapat digunakan ini. Dan yang ketiga, soalan saya ialah ada tak kes-kes yang ekstrim yang dilaporkan kepada kementerian berkaitan dengan vaksin COVID ini yang telah ambil vaksin pesakit terkesan. Sebab di kawasan saya ada seorang penama iaitu Fatimah binti Abdullah telah ambil vaksin COVID, lumpuh dan bisu. Ada tak kes-kes begini dilaporkan kepada kementerian? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Update saya kepada jumlah yang kita terima untuk mengambil kes dos-dos penggalak ini memang masih kurang memuaskan, tetapi ada peningkatan selepas kita membuat kempen-kempen yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, kita tahu bahawa kita ada dua jenis dos penggalak sekarang ini, dua jenis booster, dos penggalak pertama dan kedua. Yang penggalak pertama itu kita ada peningkatan daripada 49.9% kepada lebih 50% sekarang, dan dos kedua pula, penggalak kedua daripada 1.9% kini kita telah dapat lebih kurang 2.2% dalam beberapa minggu yang lepas. Dos yang dilupuskan saya akan jawab secara bertulis, memang ada data tersebut dan kita akan bagi secara terperinci. Kemudian AEFI pula, memang ini juga kita ada pelaporan kes-kes adverse susulan imunisasi dipanggil AEFI secara berkala dalam web bahagian regulatory pharmacy kita ataupun MPRA, dan kejadian-kejadian seperti yang Yang Berhormat sebut tadi, kita tahu ada beberapa kesan-kesan AFI, tapi yang disebut sekali sampai bisu dan sebagainya itu tidak ada dalam kita punya dalam apa yang kita catatkan sebagai AFI. Tapi ada kesan-kesan lain Yang Berhormat boleh melihat dalam pelaporan kita setiap hari. Terima kasih. Puan Muar berdiri dari tadi. Saya jemput Yang Berhormat Muar. Terima kasih akhirnya. Yang Berhormat Menteri, laporan menunjukkan bahawa Pharma Niaga rugi dalam lingkungan melebihi 500 juta ringgit kerana kelebihan stok dos penggalak khususnya bagi dos Sinovac. Dan ada laporan yang menunjukkan bahawa kerajaan ataupun kementerian berhasrat untuk memaksa majikan menggunakan dos ini bagi pekerja asing yang akan masuk, dan akhirnya kos lebihan itu akan ditanggung oleh majikan. Persoalan saya, adakah perkara itu benar bahawa kerugian yang diambil oleh Pharma Niaga akhirnya akan diberikan kepada pihak majikan untuk ditampung, atau itu berita palsu? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Ini memang soalan cepu emas juga. Jadi tentang hal itu saya rasa bukanlah tanggungjawab kementerian untuk menjawabnya.
Tetapi saya akan menjawab dari sudut polisi Kementerian Kesihatan, iaitu kita hanya menggalakkan ya untuk siapa-siapa saja, sama ada tempatan orang lokal ataupun mungkin pekerja asing, untuk mendapat dos penggalak ya. Jadi tetapi terpulanglah kepada agensi yang terlibat sama ada mereka mahu membuat polisi-polisi yang selain yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Saya jemput Tuan Haji Yusof bin Abdul Wahab, Tanjung Manis. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 13. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Belia dan Sukan telah pun mengangkat permohonan untuk membina sebuah kompleks sukan di daerah Tanjung Manis melalui rolling plan ketiga Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 pada 9 April 2022 yang lepas. Namun begitu, permohonan ini tidak diluluskan oleh Kementerian Ekonomi. Pada masa ini, seperti mana telah dijawab tadi pada segamat, KBS tiada perancangan untuk membina kompleks sukan baru termasuk di daerah Tanjung Manis, dengan keutamaan diberikan kepada penaik tarafan kemudahan sedia ada. Kerana penyelenggaraan yang tinggi serta pertambahan perjawatan untuk menguruskan kompleks sukan. Kita bagaimanapun memandang serius perkara ini, terutama dalam soal ketersediaan tapak pembinaan kemudahan baru sebagaimana syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi. Bagaimana sekalipun, suka juga untuk saya kemukakan sedikit maklumat bahawa di Parlimen Tanjung Manis kita ada lebih kurang 11 fasiliti sukan yang boleh diguna pakai, iaitu 7 gelanggang futsal, ini di bawah KBS, kompleks sukan integrasi Baji Jaya, stadium tertutup bola keranjang dan padang bola sepak masing-masing satu, serta sebuah gimnasium rakyat juga di bawah KBS. Sekiranya Yang Berhormat Tanjung Manis berhasrat untuk menyelenggara kemudahan sukan di bawah kawasan Yang Berhormat, bolehlah dikemukakan permohonan kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah Mukah untuk tindakan lanjut dan kita akan beri perhatian sewajarnya. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan. Tak ada soalan tambahan ke, Tuan Yang-Pertua? 11.31 dah. Maaf. Bagi menjawab, silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Mengikut Peraturan Mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga selesai giliran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Secara Hidup seperti yang tertera di nombor 14 dalam susunan giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan Belanjawan 2023 peringkat Daksal yang telah diedarkan, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 9 Mac 2023. Terima kasih. Ada yang menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju, kita bersetuju. Yang tidak, kita tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR2 2023, Rang Undang-Undang Pembekalan 2023 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Baik, ahli yang berhormat, hari ini bermulanya giliran bagi Yang Berhormat Menteri menjawab